Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesungguhnya umatku akan berpecah kepada 73 kumpulan. 72 daripada mereka akan masuk ke neraka dan hanya satu akan masuk ke syurga, iaitu Al-Jamaah. Alhamdulillah, hari ini kita amat bersyukur kerana akidah Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan akidah pegangan utama bagi umat Islam di Malaysia. Namun begitu, tanya pada diri sendiri, adakah kita sudah benar-benar mengetahui pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sejauh manakah usaha yang telah kita lakukan demi memastikan akidah ini sentiasa terpelihara? Untuk mengembalikan semula roh dan semangat anda semua, isu akidah minggu ini membawa anda meninjau beberapa institusi yang begitu komited dalam mempertahankan kesucian akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia. Ayuh, kita saksikannya. Malaysia, sebuah negara yang kini memiliki kepadatan penduduk seramai 28.3 juta orang. Majoriti daripadanya adalah beragama Islam. Jadi, tidak hairanlah Islam diletakkan sebagai agama persekutuan di Malaysia. Bilangan masyarakat Islam di Malaysia yang semakin bertambah menjadikan sebuah organisasi khusus perlu bagi memainkan peranan untuk menjaga setiap hal ehwal agama Islam di negara ini. Justru, amanah dan tanggungjawab ini telah diberikan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sejak tahun 1968 lagi. JAKIM ditubuhkan pada tahun 1968 oleh Majlis Raja-Raja dan sewaktu itu dia sebagai urustia saja kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia, dan selepas itu telah dinaikkan kepada bahagian Hal Islam Jabatan Menteri, dan pada tahun 1997 baru dinaikkan taraf kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Apa yang ingin diketengahkan oleh isu akidah kali ini berbeza dengan kupasan kami selama ini. Tujuan kami adalah untuk memaparkan kepada anda semua bahawa di Malaysia ini terdapat beberapa institusi penting yang telah sekian lama menjaga dan memperjuangkan syiar Islam, khususnya dalam memartabatkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jika ingin dibincangkan tentang fungsi dan peranan JAKIM secara menyeluruh, ia bukanlah satu perkara yang mudah kerana skop yang dibawa oleh mereka begitu luas. Namun, apa yang perlu kita ketahui, JAKIM memiliki satu tujuan yang amat jelas. Fungsinya adalah untuk memberi, kita kata membangun Islam di Malaysia dalam 3 bidang yang telah diberikan kepada JAKIM, iaitu aspek penyelarasan undang-undang, aspek pendidikan dan juga aspek pentadbiran Islam di Malaysia. Kelancaran gerak kerja mereka melindungi keharmonian Islam di Malaysia jelas tidak boleh dinafikan sama sekali. Kewujudan beberapa bahagian utama dalam pentadbirannya yang meliputi bidang kuasa tertentu sangat membantu dalam aspek tersebut. Antara bahagian-bahagian ini adalah bahagian perancangan dan penyelidikan, bahagian penyelarasan undang-undang dan bahagian pengurusan fatwa. Ketiga-tiga bahagian ini, pertama bahagian perancangan dan penyelidikan, kajian-kajian tentang isu-isu akidah, isu syariah, muamalat akan dibuat oleh bahagian ini. Setelah kajian ini selesai, barulah kertas ini kalau mengaitkan dengan fatwa, kita akan bawa kepada muzakarah jawatankuasa fatwa kebangsaan. Dapat kita lihat setiap usaha dan peranan yang telah dilakukan oleh ketiga-tiga bahagian ini sangat berkait rapat, terutama apabila menyentuh isu-isu berkaitan akidah dan pemikiran umat Islam di Malaysia. Ternyata hasilnya begitu memberangsangkan. Saya berpuas hati dengan prestasi bahagian-bahagian ketiga-tiga bahagian ini, di mana telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Kalau kita lihat penyelidikan, kajian-kajian, mereka ni telah pun menjadi rujukan bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar negara. Kalau kita lihat keputusan fatwa juga telah menjadi rujukan kepada negeri-negeri kepada fatwa yang bersifat nasional, dan kalau kita lihat juga fatwa ini telah pun menjadi rujukan lebih 57 buah negara. Seringkali terdengar masyarakat Malaysia mempersoalkan tentang keterusan dan kredibiliti JAKIM dalam melaksanakan tugas mereka, terutama sekali dalam masalah penguatkuasaan kesalahan akidah yang dilihat berbeza dengan jabatan-jabatan agama Islam di setiap 14 buah negeri yang begitu aktif dalam melaksanakan tugas tersebut.
Ramai dalam kalangan masyarakat kita hanya tahu menuding jari, menyalahkan mereka tidak melakukan apa-apa tindakan tanpa mengetahui apakah sebab-sebab dan perkara sebenar yang berlaku. Apa yang berlaku pada JAKIM ialah kita pembuat dasar dan kita sebagai penyelarasan, dan kita akan minta kerjasama dengan negeri untuk melaksanakannya. Jadi dalam melaksanakan tugas ini, JAKIM hanya boleh menyediakan dari segi orang kata prasarana dan juga kemudahan, contohnya undang-undang. Draft undang-undang yang dilaksanakan di Malaysia ini adalah dibuat di JAKIM. Maka jelas, kedudukan JAKIM yang terletak di bawah pentadbiran Jabatan Perdana Menteri menjadikan skop medan kuasa mereka berbeza dengan Jabatan Agama Islam Negeri. Selaku organisasi peringkat persekutuan, tugas mereka sangat penting dalam melakukan penyelarasan fatwa berkaitan akidah agar ia dapat dikuatkuasakan selaras dengan enactment di setiap negeri. Bahagian fatwa juga ialah melaksanakan tugas JAKIM dari segi membawa isu-isu untuk dibincang dalam muzakarah fatwa kebangsaan. Dan keputusan yang dibuat oleh muzakarah ini merupakan pandangan hukum saja, dan semua keputusan ini akan dirujuk balik kepada negeri. Tetapi perlu diketahui, sebelum sesuatu hukum difatwakan terhadap tangkapan akidah yang telah dilakukan di Malaysia ini, ia perlulah melalui prosedur-prosedur penting dan sangat teliti. Ini kerana tugas meletakkan sesuatu fatwa bukanlah satu tugas yang boleh dipandang sambil lewa. Ini adalah tanggungjawab dan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fatwa yang akan dibawa dalam muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan akan dikaji dari aspek hukum. Setelah kajian ini selesai, akan dibentang di dalam muzakarah Jawatankuasa Fatwa, dan di situ kita akan mengadakan perbahasan. Mufti-mufti seluruh Malaysia sebagai ahli jawatankuasa dan juga pakar-pakar luar yang telah dilantik oleh Majlis Raja-Raja sebagai ahli akan membahas isu-isu berkenaan. Teruskan bersama kami selepas ini untuk mendalami apakah pula tugas dan peranan yang dilakukan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Selangor serta Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM). Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan ia juga telah menyempitkannya menurut yang demikian. Sesungguhnya ia maha mendalam pengetahuannya lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Surah Al-Isra ayat 30. Para penonton, terbentuknya Malaysia dengan wujudnya 14 buah negeri. Setiap negeri memiliki Jabatan Agama Islam yang telah ditubuhkan khas bagi menjaga hal ehwal umat Islam di negeri masing-masing. Untuk kupasan seterusnya, kami akan kongsikan dengan anda penerangan gerak kerja Jabatan Agama Islam Negeri Selangor JAIS dalam bidang penyelidikan dan penguatkuasaan agama. Saksikan. Kesedaran masyarakat Islam Malaysia dalam membantras barang jenayah syariah kini semakin menampakkan hasilnya. Masyarakat mula sedar tentang betapa pentingnya memelihara, mempertahankan serta menyuburkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak kira di mana sekalipun. Setiap usaha pemeliharaannya disambut baik pelbagai pihak, termasuklah penglibatan individu maupun institusi-institusi terkemuka. Bersesuaian dengan hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, mafhumnya, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangan, iaitu kuasa. Jika tidak mampu, cegahlah ia dengan lidah, iaitu kata-kata. Jika masih tidak berkemampuan, cegahlah ia dengan hati, iaitu membenci kemungkaran tersebut. Dan demikianlah selemah-lemah iman. Kita juga banyak mendapat support lah daripada pihak Majlis Agama Islam Selangor sendiri, sebab bila ada support daripada Majlis Kajian Negeri untuk kita bertindak, jadi di situ
kelengkapan itu semua kita boleh melaksanakan lah. Kalau tidak ada support seperti kenderaan kan, kalau kenderaan tidak ada, jadi susah juga untuk nak laksana. Jabatan Agama Islam Negeri Selangor JAIS dilihat sebagai salah satu institusi yang paling aktif dalam melakukan usaha pembantrasan, terutamanya pembantrasan penyebaran ajaran sesat di negeri Selangor. Setiap usaha pembantrasan yang telah dijalankan selama ini diiringi dengan keikhlasan dan rasa tanggungjawab terhadap Islam. Pelbagai jenis tangkapan telah direkodkan dan ianya bukanlah tertumpu kepada permasalahan akidah semata-mata. Malah, ia juga merangkumi pelbagai lagi jenayah syariah yang terdapat di Selangor seperti tangkapan khalwat, perjudian, pelacuran dan lain-lain lagi. Memang majoriti kalau kita banci dalam tahun ke tahun pun memang aduan khalwat ni ataupun tangkapan khalwat ni yang paling mendominan kepada kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi isu akidah juga merupakan yang utama sebab masyarakat nakkan generasi yang akan datang ni selamat daripada akidah kan. Itu sebabnya di Selangor ni kita dah pecahkan, ada anggota yang khusus untuk khalwat itu dan ada anggota yang kita khususkan untuk berkaitan dengan akidah. Seperti mana keberkesanan usaha dan peranan JAKIM dalam memperjuangkan kebenaran akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia, keberkesanan usaha yang dimainkan oleh JAIS juga melihatkan satu impak yang positif. Dengan adanya penguatkuasaan, saya rasa di mana-mana agensi pun, kalau dengan adanya agensi penguatkuasaan ini, maka sudah semestinya orang-orang yang nak melakukan kesalahan itu, dia agak rasa berhati-hati untuk melakukan kesalahan. Contohnya isu kita buat tangkapan di hotel pada tarikh-tarikh yang bersempena dengan contohnya tahun baru, saya nampak ada pengurangan. Walau bagaimanapun, usaha yang dilakukan selama ini bukanlah dilakukan secara bersendirian tanpa mendapat sokongan dan bantuan dari mana-mana pihak. Penglibatan bahagian penyelidikan dalam membantu pergerakan bahagian penguatkuasaan juga adalah sangat penting bagi memastikan setiap sumber maklumat yang diperolehi adalah sah dan dikaji terlebih dahulu. Kita, bidang kuasa kita adalah membuat penyelidikan, membuat kajian berkaitan akidah umat Islam. Kemudiannya kita masuk ke dalam, dari segi membuat kajian tersebut, masuk ke dalam, menyusup ke dalam, kemudian kita berjumpa dengan pengamal-pengamal ajaran tersebut dan kita akhirnya dapat membuktikan bahawa ia adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Akhirnya kita forwardkan kertas fatwa untuk Jawatankuasa Fatwa Selangor membuat keputusan. Barulah bahagian penguatkuasaan akan mengambil tindakan. Selain usaha kerjasama antara bahagian penguatkuasaan, mereka juga turut tidak terlepas dalam melakukan proses mengembangkan dakwah mereka sendiri. Ini dapat dilihat dengan adanya pelbagai hasil terbitan seperti buku-buku, rencana dan artikel yang dihasilkan. Kewujudan teknologi semasa terbukti memudahkan lagi tugas mereka dalam menyampaikan maklumat. Sebarang carian maklumat serta persoalan boleh didapati dengan hanya satu klik, iaitu dengan melayari laman web www.jais.gov.my. Kita juga melaksanakan program penjelasan kepada masyarakat. Antaranya kita mengadakan program penjelasan ini melalui khutbah-khutbah Jumaat, dan selain daripada itu melalui penerbitan pelbagai tajuk buku, termasuk juga mengadakan forum, simposium dan sebagainya. Dan yang paling berkesan sekali ialah kita mengadakan dialog dan disebut sebagai dialog pakar dengan kumpulan ajaran sesat yang telah pun difatwakan sesat. Kerjasama baik yang diamalkan oleh kedua-dua bahagian dalam JAIS ini membuktikan kepada kita selaku masyarakat awam bahawa segala usaha dan peranan yang mereka lakukan bukanlah hanya untuk mendapatkan nama semata-mata. Kesannya, permasalahan jenayah syariah di negeri Selangor dapat dikawal dengan baik. Perkara ini seharusnya dijadikan contoh oleh semua pihak, tidak kira mana-mana organisasi sekalipun. Isu mempertahankan kesucian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia adalah tanggungjawab kita bersama. Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM adalah salah satu institusi yang aktif dalam menyampaikan dakwah Islam di Malaysia. Apa fokus mereka? Teruskan bersama kami selepas ini. Saudara penonton, ancaman akidah seperti ajaran sesat dan ideologi barat sentiasa mengganggu keharmonian umat Islam di Malaysia. Mereka tidak pernah berputus asa dalam memecah belahkan kesatuan umat Islam di sini.
Jikalau ia tidak dibendung dengan sebaiknya, dibimbangi, ia akan meninggalkan kesan yang cukup besar terutamanya kepada golongan mu'alaf. Bagi menangani permasalahan ini, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM telah merangka beberapa strategi. Apakah strategi mereka? Saksikan seterusnya. Populasi rakyat Malaysia yang merangkumi pelbagai kaum menjadikan Malaysia terdapat di dalamnya pelbagai agama seperti Buddha, Hindu, Kristian dan lain-lain. Tetapi kebenaran serta keharmonian yang dianjurkan oleh Islam menjadikan penganut agama lain juga mula terpaut hatinya. Statistik terkini menunjukkan bilangan mereka yang baru memeluk agama Islam semakin meningkat dan ia sesuatu perkembangan yang positif. Kerana selepas daripada Malaysia mencapai kemerdekaan dan terutamanya selepas penyertaan Sabah dan Sarawak, dilihat ramai orang-orang di Malaysia ini atau orang Malaysia yang sudah mula memahami Islam secara lebih dekat. Jumlah yang memeluk agama Islam terus meningkat, sama ada yang berdaftar di menerusi PERKIM atau dengan majlis agama. Kelahiran pelbagai jenis ajaran dan fahaman sesat kini menunjukkan satu situasi yang perlu dibimbangi oleh masyarakat. Jika perkara ini tidak ditangani dengan baik, sudah pasti ia akan membantutkan perkembangan dakwah Islam di setiap pelosok negara. Atas sebab ini jugalah, bibit-bibit kebimbangan mula timbul dalam hati mereka yang baru terpaut dengan Islam. Walau bagaimanapun, soal ini tidaklah perlu dibimbangi, terutama bagi mereka yang bergelar mu'alaf. Ini kerana segala permasalahan ini dapat dibendung sekiranya anda memilih jalan dan sumber rujukan yang sebenarnya. Sebagai contoh, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM yang telah sekian lama bertindak dalam perkara ini. Dan bila Malaysia mencapai kemerdekaan, yang Teramat Mulia Almarhum Tun Abdul Rahman yang menjadi Perdana Menteri pada masa itu melihat ada kecenderungan di kalangan orang-orang yang bukan Islam di sini. Tengku Abdul Rahman pada masa itu dapati bahawa perlu ada satu NGO yang berasingan untuk komplement apa yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam. Jasa dan usaha yang telah dilakukan oleh PERKIM ke atas perkembangan dakwah di Malaysia tidak mampu untuk dibilang. Bahkan, ia boleh dikategorikan sebagai antara faktor utama kepada penganut agama lain mula terpaut hatinya dengan Islam. Usaha-usaha dakwah yang telah dilakukan ini termasuklah dengan adanya penubuhan kelas-kelas agama, penerbitan buku-buku ilmiah dan pelbagai lagi. Tidak lain tidak bukan, bertujuan memberikan pengajian Islam yang sempurna untuk mereka yang bergelar mu'alaf. Perkara yang terbaru dalam PERKIM adalah menjadi dengan Institut Latihan Dakwah PERKIM yang kita namakan IDIP. Tujuan utama PERKIM mengadakan institut ini sebenarnya untuk memastikan bahawa aktiviti PERKIM ini konsisten, iaitu untuk memberi panduan kepada saudara baru mengikut prinsip-prinsip yang mudah, jelas, yang berasaskan kepada Quran dan amalan Ahlussunnah. Kepada masyarakat Islam di luar sana, tidak kiralah yang baru memeluk agama Islam ataupun yang sudah bergelar Islam sejak kelahiran lagi, carilah sumber rujukan agama yang dipercayai kesahihannya. Sudah pasti, institusi-institusi berwajib ini selayaknya menjadi pilihan rujukan pertama. Ingatlah, sesungguhnya mereka yang menjaga dan memelihara agama Allah, ganjaran syurga menanti mereka di sana. Saya nak ingatkan kepada masyarakat bahawa hanya agensi yang berkaitan dengan hal Islam di Malaysia ini, JAKIM, dan juga Jabatan Agama Majlis Agama Islam Negeri-Negeri termasuk Jabatan Mufti. Mereka ini sajalah yang memiliki autoriti untuk mengeluarkan suatu pendapat dari segi hukum. Jadi kalaulah kita mendapat pandangan daripada di luar, daripada apa yang saya sebut tadi, sudah pasti tidak akan terikat, tidak akan, orang kata dari segi undang tidak akan boleh dipakai. Saudaraku sekalian, hakikat sebenar yang perlu kita lalui hari ini adalah cabaran untuk mempertahankan kesucian akidah Ahlussunnah wal Jamaah agar terus terpelihara. Kemasukan pelbagai aliran pemikiran, mazhab serta fahaman sesat yang begitu drastik
perlu diatasi dengan kebijaksanaan dan penuh hikmah. Janganlah kita terlalu mudah untuk mempercayai sesuatu ajaran yang lain selain agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mengakhiri kupasan isu akidah minggu ini, sama-samalah kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yakni berbuat makruf dan mencegah daripada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, mafhumnya, barang siapa yang tidak mengambil berat hal ehwal umat Islam, maka dia bukanlah daripada golongan mereka. Berdasarkan pada hadis yang saya bacakan tadi, para penonton, ayuh kita bersama membina satu kesatuan dalam mempertahankan kesucian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan hanya tahu menuding jari dan melepaskan tanggungjawab ini semata-mata kepada pihak berwajib. Ingatlah dan sedarlah, tanggungjawab untuk memelihara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tanggungjawab dan tugas seluruh umat Islam. Baiklah para penonton, kita telah pun sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada anda. Jazakumullah khairan katsira atas kesetiaan anda untuk bersama dengan saya sepanjang 30 minit ini. Sebarang komen, cadangan sila hantarkan ke laman FB kami yang tertera di kaca TV anda sekarang. Ingat penonton semua, hanyutnya masyarakat pada hari ini kerana jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah akidah anda, laraskan iltizam, berdiri di pentas realiti. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.